Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada ustazah dan rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan 4 akan membentangkan tentang gerakan feminisme di Malaysia. Baiklah, saya akan menerangkan apa itu definisi feminisme. Okey, feminisme dalam bahasa Latin disebut sebagai femina, yang merupakan gabungan dari perkataan fe yang bermaksud iman dan mina bermaksud kurang. Femina, jika dipikir secara logiknya, disebut sebagai kurang iman. Perkataan ismi pula ataupun ismos yang berasal daripada bahasa Yunani bermaksud kepercayaan atau ajaran gerakan ini. Pada awal kedatangan gerakan ini, Islam telah menghapuskan diskriminasi terhadap kaum wanita. Islam juga mengembangkan peradaban melalui ilmu pengetahuan dan akal yang telah diberikan oleh Allah SWT. Wanita sebelum datangnya Islam dianggap sebagai tidak berguna, dan pada zaman jahiliyah sekalipun, setiap kelahiran bayi wanita akan dibunuh dan ditanam hidup. Feminisme juga bertujuan untuk menentukan, mempertahankan dan mewujudkan hak yang sama bagi wanita dari aspek politik, ekonomi, budaya dan sosial. Hal ini termasuklah mencari peluang yang sama bagi wanita dalam pendidikan dan pekerjaan. Teori feminis muncul dari pergerakan feminis yang bertujuan untuk memahami sifat ketidaksetaraan jantina dengan mengkaji peranan sosial wanita dan pengalaman hidup. Ketika peradaban barat memasuki dunia Islam, pengkritikan mula berlaku terhadap syariat Islam, di mana selama ini telah menjadi satu keyakinan bagi umat Islam sama ada dalam masalah hak, peranan meskipun tanggungjawab. Namun, setelah kedatangan barat ini, orang Islam mula terpengaruh dan menimbulkan wacana baru dalam Islam. Mereka mempersoalkan tentang hak-hak wanita dan peranan mereka, malah mereka merasakan tidak adil bagi diri mereka kerana mereka menuduh bahawa Islam lebih memberikan perhatian kepada kaum lelaki dalam segala aspek. Seterusnya adalah sejarah kemunculan gerakan feminisme di Malaysia. Pelbagai pernyataan telah dikeluarkan, seperti perempuan adalah lelaki yang cacat atau memiliki kekurangan. Pernyataan ini dikeluarkan oleh Aristotle. Kemudian, perempuan harus tutup mulut di gereja, tidak ada hak untuk bersuara dan bertanya dalam satu jemaah. Jika harus bertanya tentang sesuatu yang belum difahami, dia harus bertanya kepada suaminya di rumah. Dan seterusnya, anak perempuan tidak mendapatkan warisan kecuali tidak ada pewaris lagi dari pihak lelaki. Disebabkan rasa kecewa dengan pelbagai pernyataan terhadap rendahnya martabat wanita ketika itu, golongan wanita barat mula bangkit dan memperjuangkan hak mereka. Pada waktu itu, tercetusnya golongan feminisme di luar negara. Kumpulan feminisme yang pertama adalah pada tahun 1789. Golongan feminisme ini mula menaikkan martabat kaum wanita. Gerakan kebebasan untuk berpolitik terus berlangsung sehingga pada tahun 1792, dan pada tahun 1848, Lucretia Mott dan Elizabeth Cady Stanton mengadakan sidang akhbar Convention Hak-Hak Perempuan di Seneca Falls. Seterusnya kita beralih pula kepada kemunculan feminisme di Malaysia. Malaysia telah melabelkan golongan ini sebagai pejuang wanita berbanding digelar feminisme seperti di Barat. Setelah tahun 1945, ketika perjuangan dalam menuntut kemerdekaan, kaum wanita di Malaysia mula menuntut pendidikan yang lebih baik, terutama sekali untuk anak perempuan. Malaysia Chinese Association MCA dan Malaysian Indian Congress MIC telah mendirikan sayap perempuan pada tahun 1950 dan 1960. Selain itu, kehadiran organisasi seperti Sister in Islam atau dikenali sebagai SIS di Malaysia merupakan sebuah organisasi yang selalu berusaha untuk menggambarkan hal yang buruk terhadap hak-hak wanita dalam Islam. Gambaran tersebut bertujuan untuk memburukkan tentang Islam dalam hak-hak wanita, bahawa agama Islam ini bersikap diskriminatif.
Organisasi ini bermula pergerakannya dalam mempersoalkan tentang pembebasan wanita kerana ia menganggap agama Islam ini telah merampas hak-hak wanita. Sistem Islam ini juga mempunyai sifat seperti fanatik, eksklusif, tidak toleran dan mempunyai sifat menghukum dan bias gender. Isu kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi tumpuan utama dalam gerakan wanita di Malaysia, terutama mereka yang digabungkan dalam Joint Action Group atau dikenali sebagai JAG. JAG ini ditubuhkan daripada kesatuan beberapa kelompok perempuan yang memperjuangkan hak perempuan di Malaysia. Pada tahun 1985, JAG mula menjalankan kegiatannya dalam aktiviti anti kekerasan terhadap wanita. Beberapa kelompok yang telah terlibat sama ialah Malaysian Trades Union, Congress, Women's Section, University Women Association dan Women's Aid Organisation yang bergabung membentuk Violence Against Women. Isu kekerasan terhadap perempuan di Malaysia dahulu kala merupakan hal biasa yang dibahaskan di hadapan umum. Pada Hari International Women's Day, kumpulan JAG ini telah membuat roadshow untuk menunjukkan perihal kempennya dan ianya mendapat sambutan yang agak baik. Kejayaan mereka ini mendorong lagi penubuhan organisasi baru dalam feminisme. Antara cabaran gerakan feminisme dalam Islam adalah tuntutan mereka bercanggah dengan agama Islam. Mereka menuntut agar hak lelaki di dalam Islam adalah sama bagi hak perempuan. Tuntutan mereka adalah terpesong daripada akidah kerana sesetengah tuntutan mereka telah termaktub dan tetap di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Selain daripada itu, mereka boleh menjadikan Islam sebagai agama yang tidak ada di mata dunia. Mereka mampu menunjukkan bahawa Islam adalah agama yang mengongkong dan mendiskriminasikan kaum wanita, serta boleh menghasut masyarakat untuk berpaling daripada agama Islam. Fahaman gerakan ini mampu menghancurkan sistem kehidupan beragama. Tuntutan mereka boleh menimbulkan perselisihan antara ahli keluarga, terutamanya dalam hal pembahagian harta pusaka. Selain daripada itu, mereka boleh menghasut penganut Islam kepada ajaran liberal. Gerakan feminisme ini menyebabkan umat Islam percaya bahawa Islam merupakan agama yang mendiskriminasikan kaum wanita. Feminisme ini ditujukan untuk kaum wanita yang mudah terpedaya. Hasutan mereka boleh menyebabkan sesetengah wanita untuk berpaling daripada tuntutan Islam dan mengikuti gerakan feminisme. Solusi kepada gerakan feminisme di Malaysia. Antara solusi yang telah disediakan untuk membendung aktiviti gerakan feminisme di Malaysia adalah dengan mendidik diri agar menanam sikap taat kepada Tuhan. Nilai murni dan moral juga perlu diterapkan dalam diri setiap individu sejak kecil lagi. Penanaman dan pengukuhan nilai-nilai Islam di dalam diri umat Islam amatlah penting kerana masyarakat Islam menjalani arus globalisasi pada masa kini. Jati diri dan pegangan umat Islam terhadap syariat Islam perlulah kuat dan mantap. Hal ini disebabkan merekalah pewaris agama yang suci dan perlu bagi mereka memahami dan mencintai Islam sejak mereka masih kecil lagi. Oleh itu, ibu bapa haruslah mencorak titik-titik yang baik kepada anak-anak supaya menjadi pewaris agama yang berjaya. Ibu bapa perlu menjadi contoh yang terbaik untuk anak-anak agar masa depan mereka lebih terjamin dan terhindar daripada terpesong. Selain itu, gerakan dakwah perlulah dipertingkatkan lagi dalam kalangan masyarakat terutamanya golongan remaja. Para pendakwah perlulah meluaskan skop dakwah mereka supaya lebih ramai pihak akan menerima dakwah yang disampaikan. Mereka juga perlu mengubah cara mereka menyampaikan dakwah. Selaras dengan perubahan arus masa, banyak dakwah dapat disampaikan melalui kemudahan teknologi masa kini. Contohnya, mengambil peluang untuk berdakwah di laman sosial media seperti Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp dan sebagainya. Mereka akan jadi lebih tertarik untuk mendengar dan menonton dakwah yang disampaikan. Para pendakwah juga haruslah mengetengahkan dakwah mereka berkaitan dengan mengapa pegangan agama seseorang mudah luntur yang menjeruskan kepada perkara yang tidak baik. Para pendakwah haruslah bijak dalam mengatur strategi untuk memantapkan iman para remaja dengan menerangkan bahawa agama Islam bukanlah agama yang membebankan atau menyusahkan mereka, malahan Islam adalah satu-satunya agama yang suci.
Seterusnya, pihak kerajaan juga tidak memandang remeh dan sebelah mata akan hal feminisme di Malaysia. Media massa yang kerap menayangkan iklan dan kempen kesedaran sentiasa menyediakan info yang berguna kepada masyarakat. Mesej dan informasi yang disampaikan adalah relevan dan setanding dengan isu yang melanda negara kita. Dalam konteks ini, mesej yang disampaikan perlulah menyeru masyarakat untuk memahami dan menghindari aktiviti yang berunsurkan feminisme di Malaysia. Penyekatan terhadap filem barat tidak beretika yang boleh mendorong dan menjerumus seseorang ke arah budaya barat yang melampau juga perlu dilaksanakan. Hal ini bagi mengelakkan golongan remaja, terutamanya daripada terpengaruh untuk mengikuti aktiviti yang sedang aktif dijalankan di Malaysia. Kesimpulannya, gerakan feminisme barat dan persamaan gender merupakan ancaman terhadap ajaran agama, khususnya hukum fiqh, dan dapat menghancurkan sistem kehidupan beragama sebagaimana dinyatakan oleh Ellen Willis bahawa feminism is the cutting edge of a revolution in cultural and moral values. The objective of every feminism reform, from legal abortion to child care program, is to undermine traditional family values.